Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat hari raya kepada para jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang merupakan hari syiar umat Islam yang berterusan dalam siri menyambut hari raya ataupun beramal dengan amalan yang soleh, yakni menyambut hari raya di antara amalan-amalan soleh yang kita lakukan kerana ia adalah syiar yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, di antara syiar yang siapa yang mentazimkan, maka ia akan mendapat ganjaran pahala dan menunjukkan ketakwaan qulub dalam hati kita, seperti mana firman-firman Allah menyebutkan tentang perkara tersebut. Jadi kita menyambut hari raya dengan adab-adab yang telah disyariatkan kepada kita, ialah dengan menjaga adab-adab itu, dan insya-Allah selepas raya ni pula ada pula puasa 6. Ya, bagi siapa yang ingin berpuasa, maka untuk meneruskan siri puasanya, maka teruskan, tidak menjadi masalah selagi Syawal ada, kita berpuasa. Kalau tak boleh berturut-turut, ya, selang-selang yang penting kita dapat selesaikan dalam bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Baik, jadi dalam siri kita memenuhi, ya, amalan-amalan soleh kita, termasuk makan minum kita, yang mana ianya merupakan tuntutan syarak pada hari raya yang pertama tu. Kerana kita hari raya pertama, kita diarahkan makan dulu sebelum pergi ke tempat solat kan. Jadi mengisyaratkan kepada kita hatta apa yang kita buat, makan dulu tu pun akan mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah kerana ittiba'ur rasul. Maka di sini kita setelah mendapat santapan, ya, zahir kita ni, maka santapan rohani kita dah lama kita tinggal. Maka insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan diri dalam siri santapan rohani kita, mengulang kaji tentang pembelajaran ensiklopedia akhlak salaf. Yang masih lagi kita membicarakan tentang akhlak-akhlak generasi yang terunggul, yang terbaik, yang terpilih, yang dijaminkan syurga. Generasi 3 kurun yang terbaik, yang terpelihara, terutamanya generasi sahabat yang mendapat sumber daripada keaslian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu sumber yang amat penting. Ya, sunnah Rasulullah adalah sumber asal yang perlu kita contohi, dan Rasulullah dia lakukan mengikut apa yang Allah arahkan. Ya, dia tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Sebagaimana yang diarahkan, itulah yang dibawa. Bahkan dia memilih yang terbaik, yang di mana Allah suka, maka itulah yang dilakukan. Maka kita masih lagi membicarakan bab bersihkan hati dari sifat hasad, dan kita berada pada muka surat 211, yang mana kita telah membicarakan pada sifat hasad itu ialah hakikat hasad, kemudian mengapa seseorang itu hasad, dan sekarang kita membicarakan dalam bab dia bencana di balik hasad, dan kita berada pada nombor 9. Jadi bencana hasad ini, kita lihat yang pertama, membenci takdir Allah. Sifat hasad itu akhirnya kita membenci takdir Allah. Kenapa? Allah bagi dia lebih, kita tak lebih. Okey, itu dia sifat dia yang mendatangkan, mempertikaikan hak Allah. Kemudian yang kedua, melahapkan kebaikan, yakni menghilangkan ganjaran-ganjaran pahala, ya, disebabkan sifat hasad itu. Dan ketiga, menyengsarakan hati. Dari sudut psikologi, jiwa dia tertekan disebabkan orang lain. Ya, orang lain senang, dia pun susah hati. Orang lain susah hati, dia senang. Okey. Jadi perbuatan itu menyebabkan hati dia bermasalah. Yang keempat, menyerupai orang Yahudi. Ya, perbuatan orang Yahudi ni terlalu kuat hasadnya. Kalau ikutkan, memang hasad dia kuat sangat-sangat. Ya, ini terbukti dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Yahudi ini daripada keturunan Yaqub, ya, Bani Israel, Yahudi. Ya, di mana keturunan ini terdapat 10 adik-beradik itu memang bersifat hasad.
kita tahu kisahnya apabila dia tak suka Yusuf dan Bunyamin mendapat keistimewaan, terutamanya Yusuf alaihissalam. Kemuncak hasad dia, ya, sampai mahu membunuh adik dia. Begitu jahat sekali. Ya, ini oleh kerana itu tuan-tuan dan puan kena faham elok-elok beberapa kaedah dalam penafsiran surah Yusuf, cukup menarik, banyak ilmu yang kita boleh dapat. Ya, bagaimana perkhianatan antara adik-beradik itu berlaku. Oleh kerana itu kasih sayang kena pandai dalam mengagihkan. Itu satu. Dan kedua, bagaimana adik-beradik itu, ya, hasad kepada salah seorang itu sampai tahap membunuh. Berbahaya. Itu pasal dalam pembahagian harta kita akan menyaksikan, terutamanya bila mak bapak mati tu, harta faraid tu, dia akan jadi masalah kalau tidak mengikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun tidak dididik dengan keimanan anak-anak kita tu. Dia akan timbul masalah ini. Ya, sampai disebabkan ya, masalah itu saja kita akan hilang utuh adik-beradik. Yang ketiga, dengan sifat hasad itu juga, ya, dalam kisah Nabi Yusuf itu, kita menyaksikan si anak boleh mengaitkan orang lain yang tak bersalah. Ya, orang lain tak bersalah. Dia pergi, lontarnya Yusuf di dalam telaga buta tu. Lepas tu dia tuduh, apa dia? Serigala pergi makan adik dia. Kan nampak bagaimana serigala tak berdosa. Serigala tak bersalah. Tapi jadi mangsa. Kemudian, di antara perkara yang menarik sekali, apabila si anak boleh menipu bapak dia, mak dia, dia tipu. Ya, walaupun dalam kisah tu dia tu anak Nabi, tetapi perbuatan itu kita saksikan. Ya, menipu mak bapak tu akan berlaku. Dan dia menyimpan rahsia tu berpuluh tahun. Tapi Allah bongkarkan. Kerana sifat kesalahan itu kesudahannya tak baik. Sifat kebaikan itu kesudahannya baik. Okey, baik. Jadi itu dia. Yang kelima, hasad tidak akan mengubah takdir. Walau macam mana sekalipun, takdir telah ditetapkan. Allah telah menetapkan takdir. Ya, Allah telah menetapkan takdir yang mana di sisi Ar-Rahman, di Lauh Mahfuz itu tidak boleh diubah. Yang ini program itu telah ditetapkan. Okey. Yang keenam, menafikan kesempurnaan iman. Menafikan. Dengan perasaan benci kita pada orang yang mendapat keuntungan itu, menafikan sifat sebagai seorang yang mukmin yang mencintai saudaranya lebih daripada dirinya sendiri ataupun sama. Yang ketujuh, melalaikan dari doa. Ya, dia jadi hilang berdoa yang cara baik, tetapi berdoa perkara yang tak baik. Ya, dia lari daripada doa untuk kebaikan sahabat dia, jadi doa kepada keburukan sahabatnya. Dan ke-8, meremehkan nikmat yang ada. Ya, apa yang dia ada tu dia rasa tak puas hati, tak cukup. Jadi dia meremehkan. Dia nak apa yang kat orang tu. Yang menjadi isu nanti, apa dia? Dia nak kepada orang tu tiba-tiba tak dapat, yang dikendong keciciran. Macam mana pepatah? Yang dibawa, dah tak tahu, dah tak ingat dah. Okey. Ala kulihal nak ceritakan bahawa dia nak dapat yang kat sana, yang dibawa jatuh, yang sana pun tak dapat. Ya. Jadi oleh kerana itu, kita elakkan perkara-perkara tersebut, ya, menyebabkan nikmat yang ada pada kita, kita tidak menghargainya. Maka di sini yang ke-9, menyuburkan akhlak tercela. Ya, muka surat 211. Hasad adalah akhlak tercela. Orang yang hasad terhadap seseorang akan selalu sibuk untuk mengawasi nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang sekelilingnya. Dan dengan berbagai cara seperti merendahkan martabatnya dan meremehkan kebaikan-kebaikannya. Dia akan berusaha menjauhkan orang lain dari dirinya. Ya, kesan daripada sifat hasad tu, dia cuba nak jauhkan orang lain pada dirinya. Okey. Jadi, menyuburkan akhlak tercela, perbuatan itu perbuatan yang tidak sihat. Bagi kita yang dah maksudnya dah berumur ni boleh berfikir yang mana baik, yang mana buruk. Jadi orang-orang yang mempunyai sifat hasad ni, dia tak boleh tengok di sekeliling kawan-kawan dia, keliling dia tu mendapat nikmat yang lebih tinggi daripada dia. Itu di antara perkara yang tercela lah. Lepas tu dia cuba nak menjauhkan diri dia daripada orang-orang dengan prasangka-prasangka tertentu. Kemudian yang ke-10
dan ini adalah kemuncak perkara yang merugikan dia. Kesan daripada hasad, kerugian di akhirat. Orang yang hatinya sudah dibutakan hasad umumnya akan menzalimi orang yang dihasadi. Jika sudah demikian di akhirat, orang yang menjadi korban kehasadan punya hak untuk mengambil kebaikan orang yang hasad sebagai balasan atas kezalimannya. Jika kebaikannya sudah habis, maka dosa-dosa si korban akan dikurangi lantas dipikul kepadanya, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Ini di antara perkara yang menakutkan. Apa dia? Bagi orang-orang yang hasad, mempunyai sifat hasad, maka amalan-amalan dia, tuan-tuan dan perempuan, ini di antara perkara yang menakutkan. Apa dia? Amalan-amalan kita yang kita bawa selama ini di dunia akan dipersembahkan di akhirat, akan berhadapan dengan masalah pertama di antaranya amalan itu diterima ataupun tidak. Ya. Okey, syarat diterima ia mengikut Al-Quran dan As-Sunnah dan ittiba'ur Rasul. Atau ittiba'ur Rasul mengikut Al-Quran dan Sunnah, yakni ittiba'ur Rasul dan juga ikhlas. Dua syarat ni kena ada. Kita ada syarat tu, alhamdulillah. Okey, selesai. Yang tak ada syarat tu, ittiba'ur Rasul dan ikhlas, maka secara automatik amalan itu akan hancur. Jadi debu. Ya. Kemudian alhamdulillah kita dah dapat amalan tu amalan yang baik. Misalnya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dari sudut ikhlas cantik dan juga dari sudut ittiba'ur Rasul. Namun begitu amalan ini akan terlepas lagi, dicek lagi bagaimana audit di sana begitu dahsyat sekali. Ditengok apa ada tak kaitan-kaitan dengan urusan-urusan manusia yang lain. Oleh kerana itu hadis yang Rasulullah kata, atadrumal muflis, tahukah kamu siapa dia itu muflis? Lalu sahabat mengatakan muflis, yakni orang yang tidak di sisi kami ialah orang yang tidak ada harta. Tidak ada dirham, sampai shilling tu pun tak ada. Ya. Yakni tidak ada harta langsung lah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, al-muflis indallah, muflis di sisi Allah. Pada hari akhirat, seorang itu datang membawa amalan-amalannya yang banyak. Tuan-tuan dan perempuan, kita saksikan diri kita pada hadis ini. Jangan saksikan pada orang lain ataupun imajinasi kita ke tempat yang lain, kepada kita. Apabila seorang itu datang membawa amalan-amalannya, tetapi dia pernah kata si fulan, dia pernah pukul si fulan, dia pernah adu domba si fulan, dia pernah fitnah si fulan, ya, dengan manusia, terutamanya orang Islam. Dia tak boleh, ya, tak boleh sebarangan dengan manusia ni. Sifat kita sebagai manusia ni, walaupun orang kafir ada syarat-syaratnya. Bukan boleh nak maki hamun dia ataupun nak mengutuk dia ataupun nak perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Berbahaya walaupun dia tu orang kafir. Nak fitnah dia, tak boleh. Kalau orang kafir pun kita nak fitnah tak boleh. Ini kan pula orang Islam. Walaupun orang Islam tu ada kategori-kategori. Islam fasik, Islam soleh, Islam zalim. Ada kategori dia, tidak boleh dalam bab fitnah. Berbahaya. Bagaimana pula kita memfitnah orang Islam, kita tak masuk pemimpin-pemimpin yang kita pernah fitnah dahulu, pemimpin lepas yang akan datang, yang sedang, ya, dahsyat tu. Susah kita nak jawab depan Allah. Allah senang, Allah akan hisap kita. Kalau ada amalan soleh kamu, bagi kat dia. Berapa banyak kita umpat dia. Ambil semua. Masalahnya kita ni tidak pernah meletakkan amalan soleh itu akan melepasi kita di akhirat kelak. Akan memberatkan timbangan di akhirat kelak. Itu masalah kita. Kita tidak beriman dengan sebenar-benarnya bahawa amalan soleh kita akan ditarik. Oleh kerana itu bila mereka itu datang dengan amalan-amalan soleh, Rasulullah sebut solatnya, puasanya, zakatnya, disebutkan. Berarti kalau amalan yang terbaik itu amalan solat, tiba-tiba menjadi debu. Diambil amalan tu, diletakkan pada si fulan yang pernah kita katakan tu. Diambil dan diletakkan, diberikan kepada si fulan yang pernah kita umpat, yang pernah kita fitnah.
Dahsyat. Dahsyat tuan-tuan dan perempuan. Duit kita ni kita simpan, tiba-tiba scammer ambil sikit kena scam kita ni. Sebab duit kita terasa. Pasal duit itu zahir di depan mata. Tinggal dalam akaun nombor 000 ni. Tetapi di sisi Allah nanti, tuan-tuan dan perempuan, apa jadi? Segala amalan-amalan soleh kita diambil. Yang mana pahala-pahalanya sampai ke puncak yang begitu dahsyat yang disebutkan dalam hadis, ya, akan diambil. Kalau kita di dunia kena scam, alhamdulillah, kita masih lagi ada hayat, mungkin kita boleh developkan diri kita balik, benakan diri kita balik, ya, supaya berjaya balik. Tetapi kalau dah sampai sepadan akhirat, tak boleh. Itu je yang ada. Oh, aku nak buat balik semula. Tak ada. Oleh kerana itu lebih baik kita berhati-hati dari sekarang. Maka amalan-amalan itu diketengahkan, maka disebabkan mengumpat, sebabkan fitnah, sebabkan adu domba, sebabkan memukul, sebabkan apa-apa semua yang berkaitan dengan manusia, tak kira Muslim ataupun kafir, terutamanya orang Islam tu lagi dahsyat. Maka akhirnya amalan kita pun habis. Ganjaran pahala tu habis. Tinggal dosa-dosa kita je. Habis, apa berlaku? Lalu kita pun ambil dosa-dosa dia tu dan letakkan kepada kita. Ataupun orang yang bersalah itu akan mengambil dosa orang yang pernah diumpati, pernah diperkatakan, lalu diambil dosa-dosanya. Ya, na'udzubillah. Rasulullah kata, summa yatrahuhu finnar. Maka dibuang, dicampakkan orang itu ke dalam neraka. Ini yang kita takut. Ya, ini yang kita takut. Di antara sebabnya di akhirat kelak. Kenapa? Dia tak boleh nak repeat balik, nak ulang balik, beramal. Tak boleh dah. Dia tak boleh dah. Dia kena hadapi semua perjalanan yang berikutnya ialah sama ada syurga ataupun neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, hasad merupakan akhlak tercela yang dapat menjangkiti semua orang. Bahkan ulama' dan da'i sekalipun, ya, semua orang atau ustaz-ustaz berkena juga. Jangan sangka ustaz-ustaz tak ada. Oh, ustaz macam malaikat. Sorry. Ya, mereka itu manusia yang ada sifat-sifat manusia yang mana ianya akan berlaku perkara-perkara yang tak baik. Maka berhati-hati para ustaz. Ya, baik. Hasad yang sering kali timbul antara orang-orang memiliki profession yang sama disebabkan konsep persaingan yang keliru antara mereka. Namun sangat disayangkan apabila penyakit hati itu sampai menimpa ulama, da'i atau para penuntut ilmu syariat. Betapa tidak demikian, padahal sepantasnya, bahkan sudah seharusnya mereka menjadi teladan dalam menjauhi sifat hasad dan mendekati kesempurnaan dalam masalah akhlak. Ya, seharusnya para ulama dan para da'i menjauhkan perkara tersebut. Kita tengok dalam sehari dua ini isu yang begitu dahsyat, perselisihan antara ustaz-ustaz kita ni. Ya, tak kira lah ustaz sunnah dengan tak sunnahnya. Ya, ustaz sunnah tu dah menjadi khilaf dah. Ya, ustaz tu bercanggah, ya, bagi pandangan apa. Tuan-tuan dan perempuan berhati-hati, terutamanya kalau kita membicarakan misalan ulama-ulama silam dengan cara yang tidak beradab. Oh, berbahaya. Teruk kita nak minta maaf. Kalau ustaz-ustaz yang zaman sekarang, ustaz TikTok ke apa ke, kita boleh bicara lagi. Ya, okey, saya silap dalam TikTok. Okey, saya silap pada ustaz tu gini-gini. Habis, selesai. Paling kurang. Ya, paling kurang lah. Tetapi kalau dah sampai ulama-ulama silam tu, yang kita kutuk, yang kita cakap cara tak betul, macam mana kita nak minta maaf? Hanya istihar begitu sahaja, sedangkan dia dah mati. Ya, teruk kita di depan Allah. Oleh kerana itu kita kena berhati-hati. Perselisihan pandangan dan khilaf, masalah khilaf ni akan berlaku sepanjang zaman. Cuma kita sebagai penuntut ilmu, jangan fanatik melampaui batas. Bersikap open-minded, membuka minda selagi perjalanan itu ada dalil, agama kita ni ada dalil, ada fakta, ikut, ittiba'. Itu ya. Tetapi bila kita tak ikut apa yang Rasulullah kata, habislah. Okey, baik. Jadi ini di antara kerugian yang berbahaya, terutamanya bagi pendakwah-pendakwah, guru-guru dan penuntut ilmu.
Ya, kena ada adab ni supaya tidak ada hasad. Ya, tidak ada hasad. Yang keempat, terapi hasad. Muka surat 213. Terapi hasad maksudnya perubatan bagaimana kita nak menghilangkan sifat hasad di dalam diri kita. Terapi dia. Muslim yang hanif, yang lurus, tentu menyedari bahawa hasad harus segera disembuhkan. Mengingatkan efeknya sangat mematikan. Berikut ini kami paparkan beberapa terapinya. Okey, terapinya. Jadi kita lihat apakah cara dia untuk menghilangkan sifat hasad ni. Tak banyak sikit kita kena cuba hilangkan juga. Okey, yang pertama. Menggugah kesedaran. Terapi pertama agar terbebas dari hasad adalah menyedari dan meyakini bahawa ia merupakan penyakit akut yang harus disembuhkan. Tanpa kesedaran ini, penderitanya justru akan memeliharanya, bahkan memupuk hingga kian lama, kian subur. Kesedaran ini memerlukan ilmu yang bermanfaat. Okey. Yakni, apabila seseorang itu telah meletakkan hasad itu adalah penyakit. Dia kena setkan dalam minda, hasad itu adalah penyakit. Macam mana set kencing manis, penyakit. Okay. Macam mana kita set darah tinggi, penyakit. Sakit jantung tu penyakit. Okay. Bila kita set tu, kita akan ada follow up yang begitu seterusnya. Bila kita dah kata, okay, kencing manis adalah penyakit. Apa yang perlu kita lakukan? Maka step-step itu berlaku. Seperti hilangkan gula, tidak makan gula, banyakkan exercise, ya, menjaga pemakanan, ya, itu semua dia akan berkait. Begitulah terapi dia. Bila kita lihat pertama, kena setkan dalam minda kita, hasad itu adalah penyakit. Okey, bila dah tahu, oh hasad itu penyakit, apakah yang perlu kita lakukan? Kalau kita sekadar aku tahu hasad tu penyakit, buat dia je biasa je, lantaklah kamu hasad ke tidak, maka dia akan menjadikan minda kita itu meletakkan hasad tu masih lagi tempat yang sama. Kita tak kisah, baik buruk pun kita tak kisah. Kita tak ada niat untuk membuang sifat hasad tu di dalam diri kita. Maka bila tidak ada membuangnya, dia bersifat akan kekal atau bertambah, ya, atau berkurang. Berkurang tu apabila kita menggunakan. Macam kencing manis juga, ya, bertambah ataupun maintain ataupun berkurang. Maka di sini kita lihat. Dan terapi yang kedua, memperdalamkan pengetahuan syariat. Ya, banyak kena tahu bab agama ni. Ya, seharusnya kita kena faham bahawa apa bidang juga kita kerja, apa bidang juga kita berada, maka agama itu yang dikatakan fardu ain perlu settlekan. Bidang yang kita kerjakan itu adalah fardu kifayah. Ya, guru ke, doktor ke, engineer ke, apa arkitek ke, ataupun ya petani ke, peladang ke, hatta pembuang sampah, tukang sangkut sampah itu pun termasuk fardu kifayah. Besar pahalanya. Ya. Jadi perkara itu adalah fardu kifayah. Hatta maklimah jual nasi lemak tepi jalan pun fardu kifayah. Cuma fardu kifayah ini berbeza-beza lah. Namun kaedah dia fardu ain mesti disettlekan. Semua orang. Hatta saya ni ustaz pun, ya, yang mengajar ni hanya mengajar fardu kifayah dalam beberapa bab. Fardu ain satu bab, fardu kifayah satu bab. Ya, macam seorang yang pengajian Islam, dia ambil kos apa, syariah apa, itu semua dah masuk kategori fardu kifayah. Fardu ain ini adalah usul yang disebutkan rukun iman, itu fardu ain. Rukun iman, rukun Islam itu fardu ain yang perlu disettlekan. Dan ianya senang. Memang boleh disettlekan walaupun kita berada di dalam apa juga jawatan. Ya. Jadi, masalah apa dia? Masalah akidah misalnya. Mesti clear. Beriman kepada Allah. Mesti clear. Itu fardu ain. Simple je tu.
Ya, cukup kita faham manhaj ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh 3 generasi yang terbaik itu, kita akan dapat menyelesaikan banyak masalah. Tetapi kalau kita tidak mengambilkan ianya sebagai manhaj kita, kita akan berhadapan dengan masalah yang terlalu banyak. Ya, misalnya hari ini saja saya dapat satu mesej tentang seorang lelaki yang baru sampai dari KLIA yang mendakwa dia cucu Nabi. Kacau kita kata. Cara penampilan dia dah kita kenal. Ya, penampilan yang mengatakan cucu Nabi ni dah kita kenal. Tapi yang dulu cucu Nabi yang cicit Nabi yang tua, yang muda. Yang ni agak tua sedikit. Tapi dah jadi gila lah. Jadi saya pun mengkritik lah dalam bab itu, terpaksa kita kritik. Kerana apa? Dia akan menyeru kepada taksub. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, itu pasal betapa pentingnya ilmu pengetahuan kita mengikut Al-Quran dan As-Sunnah yang tepat. Penafsiran 3 kurun yang tepat. Pasal apa? Bila muncul je seorang tu didakwa cucu Nabi misalnya, cicit keturunan Nabi, ya tak kira lah keturunan apa, kita tengok penampilan dia pun dah kita tahu. Ya, tang mana nak dimegahkan keturunan Nabi jika tidak mengikut cara Nabi. Itu dia. Tang mana nak berbangga aku keturunan Rasulullah tapi tak mengikut cara Rasulullah. Kita bila sebut keturunan Rasulullah, dia hendaklah mengikut ciri ittiba'ur Rasul. Kalau tak, seperti Abu Lahab, ya, pak saudara Rasulullah tapi berkhianati Rasulullah. Sebiji. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, saya bila tengok tu dah, insya-Allah kita nampak. Kerana ilmu yang kita tahu, bukan kasyaf, tak ada. Tapi kita kenal Rasulullah tu, sifat dia bagaimana, sifat dia bagaimana. Apabila cicit yang mengaku cicit Rasulullah pada tahun lepas tu, ya, yang keluar Jakim kata scammer tu, ya, penipuan, maka kita saksikan penampilan dia tu, penampilan dan dengan siapa dia berkawan amat penting. Kawan itu akan melambangkan dia tu siapa. Tu pasal bila cucu yang mengaku dirinya cucu Rasulullah, cicit keturunan Rasulullah tu, kita tengok dia kawan dengan seorang penipu yang pernah menipu di Atifak di Kelantan satu ketika dulu. Terus kita tahu dah geng-geng puak penipu. Lepas tu Jakim keluarkan scammer, kan, mendakwa keturunan Nabi. Settle. Benda tu senang je. Dia ada ciri-ciri yang mana kita dah belajar, kita akan nampak ya, ialah melalui pengajaran, melalui pengalaman, semua itu mempengaruhi dalam menilaikan seseorang itu. Baik. Jadi, bila kita dah setkan, ilmu pengetahuan ini amat penting kerana dia akan membezakan al-haqu, membezakan kebenaran dengan kebatilan. Okay, kita lihat. Seseorang yang ingin mengobati hasad yang dideritanya harus memiliki pemahaman agama baik dalam konteks mujmal, global maupun fasil terperinci. Ya, kita nak tahu bahawa menyelesaikan masalah hasad ini, kita kena faham agama keseluruhannya secara umum dan secara khusus. Secara khusus kita kena faham, ya, terutamanya masalah akidah mesti jelas. Kerana kalau tak jelas masalah akidah, kita akan hadapi banyak masalah. Tuan-tuan dan perempuan, kalau nak tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh umat-umat yang terdahulu, yang dihancurkan oleh Allah. Bermula kaum Nabi Nuh, lepas tu kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, kaum Saleh, kaum Ad, kan. Semua itu bermula daripada akidah. Ketauhidan yang tidak betul, maka semuanya akan datang secara tak betul. Cuba kita saksikan dalam ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan bagaimana para Nabi ini berdakwah. Pertama sekali adalah masalah akidah, tauhid mereka. Bagaimana kedudukan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah kedudukan mereka dengan amalan-amalan yang lain. Kita lihat masalah tauhid bermasalah, kemudian datanglah masalah-masalah seperti kaum Nabi Syuaib dalam bab timbangan.
kaum Nabi Lut dalam hubungan sosial. Jadi mereka-mereka ini berhadapan dalam masalah tauhid asalnya. Dan kita berhadapan dengan masalah yang sama juga pada zaman ini apabila kita tidak mengisbatkan Allah seperti mana diisbatkan oleh akidah ahli sunnah wal jamaah. Siapa akidah ahli sunnah wal jamaah ini? Ahli sunnah yakni orang yang mengikut rentak-rentak Rasulullah. Wal jamaah adalah para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Itu jamaah. Alaikum bis sunnati. Ya Rasulullah kata ahli sunnah. Hendaklah kamu di atas jalanku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Mereka itu adalah jemaah. Khulafa ar-rasyidin. Pemimpin-pemimpin, amir-amir di kalangan khulafa ar-rasyidin. Yang terpilih itu 4 orang. Jadi mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Itu konsep kalau nak memahami apa yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Bukan berkaitan dengan mengisbatkan begitu, menafikan situ semata-mata. Ya. Yang dikatakan kita bukan qadariyah, kita bukan jabariyah, kita di tengah itu ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah yang meletakkan ketetapan, jabariyah pula kita dipaksa. Ya. Jadi kita di antara dua-dua, ya, antara dipaksa dan juga antara dibuat dengan perbuatan kita sendiri. Maka itu yang disebutkan oleh ahli falsafah, ahli sunnah wal jamaah. Tak. Ahli sunnah itu ialah alaikum bisunnati, kata Rasulullah, hendaklah kamu di atas jalanku, wal khulafa ar-rasyidin, sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan di atas jalan khulafa ar-rasyidin, ya, pemimpin-pemimpin di kalangan para sahabat ini. Maka itu dia jamaah. Yang dikaitkan dengan hadis khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu di zamanku, summal ladzina yalunahu, kemudian zaman tabi'in, summal ladzina yalunahum, kemudian golongan tabi'in. Ini dia 3 generasi yang disebutkan jamaah. Ya, tuan dan puan, saya harap ianya menjadikan kefahaman yang jelas kepada kita. Baik. Yang dimaksudkan pemahaman agama yang bersifat global iaitu menyedari dan meyakini bahawa segala sesuatu telah ditentukan berdasarkan qada dan qadar Allah. Apa juga dikehendakinya pasti terjadi. Sebagaimana apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Dari sini, dia akan meyakinkan bahawa Allah tidak akan salah dalam menetapkan dan membagikan rezekinya. Dan ketamakan serta kedengkian seorang tidak akan menghambat turun rezeki yang telah ditakdirkannya kepada seseorang. Ya, tuan-tuan dan puan, sini hujan. Sini hujan. Kok sana hujan, tengok baju-baju ampaian. Dekat sini saya duduk di serendah hujan. Okey, baru hujan. Baik. Jadi pemahaman kita ialah bersifat global, menyedari bahawa semua perjalanan hidup kita telah diprogramkan di bawah qada dan qadar. Maka tak perlu kita nak berdengki dengan orang lain, semua Allah telah memberikan peruntukan kepada mereka masing-masing. Rezeki Allah itu luas. Ya, dibagi sampai kalau kita menyaksikan harimau, binatang-binatang sekecil-kecil berudu pun boleh hidup, jentik-jentik boleh hidup, ya, di dalam air. Sehingga kan bak kata pepatah ulat dalam batu pun boleh hidup. Kerana mereka itu telah ditetapkan rezekinya. Kalau ikutkan, ya, burung-burung yang keluar pagi itu tak ada kerja pun macam kita bekerja. Mereka keluar balik penuh tembuluk mereka tu. Bagi yang nak makan lagi. Mereka tak ada dipancualkan timing mereka. Okey, masuk pejabat, pergi cari makan. Tak. Rezeki Allah telah tetapkan. Mereka ada rezeki. Rezeki yang dikatakan pusingan kitaran. Rezeki binatang ni ini. Rezeki binatang ni ini sampai, ya, kemuncaknya. Jadi ketetapan begitu. Ya, tak perlu didengkikan. Kita ni, rezeki kita pun sama juga konsep. Berapa ramai orang yang cuba nak makan, tiba-tiba tak masuk dalam mulutnya. Terhenti makanan dia. Rezeki dia tak sampai. Berapa ramai yang mencipta, kita melihat misalnya Michael Jackson menciptakan satu tempat pembaringan dia, mengelakkan kematian. Ya, dikatakan
dibenakan satu tempat itu untuk dia tidur, takut mati tengah malam, tiba-tiba mati juga. Kerana rezeki udara dia telah habis. Oksigen dia tak ada. Itu semua rezeki yang kita kena faham. Usia kita rezeki, anak-anak itu rezeki, umur kita rezeki, makan minum itu rezeki, pernafasan kita rezeki, penglihatan juga rezeki. Itu semua yang Allah katakan kepada kita, nikmat yang kita tak mampu untuk menghitungkan. Dahsyat ya. Bila Allah sebutkan dalam Al-Quran, kamu tak mampu untuk menghitung nikmat Allah. Memang kita tak mampu. Sehingga kalau ikutkan urat saraf yang ada pada jari jemari kita, tangan kita ni pun kita tak mampu. Cukup satu urat saraf di-stopkan pada mata. Terus oksigen tak sampai, habis kita. Satu je saluran-saluran yang otak ni Allah stopkan daripada aliran darah. Terus kita tak mampu untuk berfikir lagi. Ataupun collapse terus. Itu dia, nampak ya? Bagaimana Allah bagi nikmat kepada kita terlalu banyak. Baik. Adapun dan ketamakan serta kedengkian seseorang itu tidak menghambat turunnya rezeki yang telah ditakdirkannya kepada seseorang. Ya, kalau macam mana sekalipun rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita ni, orang nak jatuhkan pun takkan jatuh. Oleh kerana tu teringat tentang hadis yang Rasulullah kata, ya, pada Abdullah ibn Abbas rasanya, ya. Kalau seluruh dunia orang nak hancurkan kita, Allah tetap kita takkan hancur, maka orang takkan mampu untuk hancurkan kita. Kalau seluruh dunia orang nak selamatkan kita, nak bantu kita, tetapi ditetapkan oleh Allah bahawa kita tidak akan selamat, maka kita tidak akan selamat. Dahsyat takdir yang Allah letakkan. Begitu sekali. Cuma keyakinan kita, oleh kerana itu, dalam bab-bab ini, berusaha lakukan yang terbaik. Kenapa? Selagi kita lakukan yang terbaik, Allah takkan sia-siakan dan Allah telah tetapkan dengan kebaikan itu pasti ada kebaikan. Tetapi bila kita tak percaya pada kebaikan itu, mula kita mencari jalan-jalan yang tak baik, maka akhirnya ya kita terjebak dalam benda-benda yang tidak baik. Okey, baik. Adapun pemahaman agama yang bersifat terperinci ialah menyedari bahawa memelihara hasad berarti membiarkan setitik kekotoran menodai sebilangan mata air keimanan di hati. Ya, maksudnya adapun pemahaman secara terperinci yang detail bahawa kalau kita biarkan hasad ini, berarti kita telah meletakkan satu kekotoran dalam hati kita. Misalan, saya tadi nak start tu, saya betulkan kopiah, ya, Abu Musa tegur, Ustaz, kepala kopiah tu ada keputihan. Nampak tak? Ya, ada putih. Saya pun tengok mana, buka tengok ada sikit. Berarti begitulah kedudukan hasad daripada hati yang putih itu, ya, diletakkan satu noktah, kita akan nampak benda tu merosakkan pemandangan, merosakkan jiwa. Seperti mana yang benda putih itu merosakkan kopiah saya. Ya, digambarkan. Kerana hasad merupakan bentuk penentangan terhadap ketetapan serta pembagian Allah kepada hamba-hambanya. Hasad ini mempertikaikan apa yang Allah bagi. Itu dia hasad. Merosakkan akidah dia. Dia mempertikaikan. Kenapa Allah bagi dia begitu? Kenapa? Kerana dengki. Sebiji macam iblis. Iblis puncanya, ya, hasad. Dengki kepada kita. Tak mau sujud. Tak mau mengikut arahan Allah. Kesan daripada dia. Nampak tak? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Tuan-tuan dan perempuan. Bagaimana kesan hasad satu makhluk yang di antara makhluk yang tinggi. Seperti malaikat yang Allah telah berikan kepada iblis. Dan tahap dia tinggi sangat-sangat. Kalau dah seperti malaikat, tahapnya tinggi. Misalan perumpamaan bila disebutkan seperti malaikat, amboi, alimnya seperti malaikat, tinggi. Itu pasal bila Nabi Yusuf muncul di depan khalayak ramai, dikatakan, ini malaikat yang mulia, dimunculkan seperti nama malaikat. Maksudnya cantik sungguh-sungguh Yusuf.
Iblis dah tahap sampai seperti malaikat. Duduk bersama malaikat. Tapi apa berlaku? Tuan-tuan dan puan, amat penting noktah ini. Ustaz ke, tok guru ke, para alim ulama ke, ustazah-ustazah ke, masyayikh yang hebat-hebat, walau ada doktor, walau apa pun, jangan kita bimbingkan ketaksuban, fanatik. Kerana mereka itu adalah manusia. Bila-bila masa sahaja hati mereka berubah, akhirnya akan jatuh. Kalau kita fanatik, kita akan terus ikut kejatuhannya. Itu bukan begitu. Kita berdiri di atas kebenaran. Pasal kita menyaksikan banyak perkara-perkara yang menjadikan seorang itu fanatik, akhirnya mengaburi mata dia, ya, disebabkan dia tu manusia yang macam malaikat dah, akhirnya hancur. Berhati-hati. Iblis jatuh disebabkan hasad. Allah jadikan manusia dengan kehebatan yang tersendiri. Allah arahkan sujud, bakti kemuliaan itu yang menyebabkan iblis menjadi hina dina dari makhluk yang layak untuk menduduki singgasana syurga, akhirnya jatuh ke dalam neraka. Kita pun kena begitu. Kena berjaga-jaga. Okey? Dengan pemahaman ini seorang akan itu juga berarti bahawa hasad ini adalah pengkhianatan kepada saudara kita sesama Muslim. Dengan pemahaman ini, seseorang akan menanamkan kesedaran di dalam diri bahawa hasad itu justeru akan melahirkan berbagai dampak negatif, juga kegalauan yang berpanjangan. Sebaliknya, orang yang menjadikan korban kehasadan justeru memperolehi keuntungan berupa limpahan pahala. Apabila kesedaran demikian sudah menghujam di hatinya, dan saya tidak akan membiarkan diri binasa kerana hasad kepada orang. Ya, disebabkan hasad inilah, maka orang itu dia mempunyai kesan negatif pada diri dia. Mungkin kita dengan kawan-kawan kita pernah tengok lah benda-benda yang begini kan. Sifat hasad seseorang itu, dia akan datang impak yang tidak baik, tidak sihat. Maka seharusnya kita lebih banyak berhati-hati, ya, menjaga supaya tidak terjebak dalam masalah hasad begini. Baik. Muhammad Ibn Sirin, dia seorang tabi'in yang besar. Aku tidak pernah dengki kepada orang lain dalam urusan duniawi. Sebab kalau sekarang ditakdirkan menjadi penghuni syurga, bagaimana bisa aku mendengki sementara itu dia berjalan menuju syurga? Sebaliknya, jika dia ditakdirkan menjadi penghuni neraka, bagaimana bisa aku dengki kepadanya sedangkan dia berjalan menuju neraka? Ya, ini di antara perumpamaan yang diberikan oleh Ibn Sirin kepada kita, yang mana dia menceritakan, aku tidak pernah dengki kepada orang. Ya, tak ada adik-beradik ke, kawan-kawan ke, tak ada. Kemudian, kalau kepada orang lain di dalam urusan duniawi, ya, urusan duniawi, nak dengki apa, dia dapat projek hebat apa, geram kita. Tak boleh. Ya, duniawi. Sebab, kalau sekarang ditakdirkan menjadi penghuni syurga, bagaimana bisa aku dengki kepadanya sementara dia berjalan menuju syurga? Kalau tiba-tiba aku menjadi, Allah tetapkan aku menjadi ahli syurga, kenapa aku nak dengki kepada dia sedangkan dia pun jalan juga menuju ke syurga? Itu perumpamaannya. Dia Allah bagikan untuk menuju ke syurga. Takkanlah aku nak dengki juga. Aku telah diberikan kedudukan syurga. Tetapi bagaimana pula sebaliknya jika ditakdirkan menjadi penghuni neraka, bagaimana bisa aku dengki kepadanya sedangkan dia berjalan menuju ke neraka? Ya, kalau ditakdirkan dia tu ahli neraka, takkan kita nak dengki, oh dia jadi ahli neraka, aku nak masuk neraka jugalah. Tak boleh. Kan? Okey, baik. Jadi ini di antara perumpamaan yang diterangkan oleh Muhammad Ibn Sirin. Maka ini dia. Yang pertama tadi, cara mengubati hasad, kena sedar hasad itu adalah penyakit. Dan kedua, memperdalamkan pengetahuan syariat. Yang ketiga, melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. Di amalan ada yang bermanfaat, ada yang tak bermanfaat. Perkataan ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Ditikan hati ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Amalan kita antara dua je.
syurga neraka, syurga neraka, syurga neraka. Tak ada tengah-tengah, tak syurga, tak neraka, tak ada. Dia akan jadi antara syurga ataupun neraka, maksudnya ada pahala ataupun tidak. Pasal kalau orang tu lara kan, lara ni maksudnya dia cakap lok-lak lah, tak ada apa, bukan mengumpat, bukan cakap lucah, cakap lok-lak. Dia tu akan menjadi perkataan yang sama ada syurga neraka bila penutup tu. Ya, penutup itu bila kita istighfar, dia akan menjadi penghapusan dosa. Berarti dia boleh menyebabkan kita masuk syurga. Nampak tak? Tapi kalau kita tak ni, dia akan mungkin dia menyebabkan lara yang menyebabkan hati kita terpengaruh yang menyebabkan berdosa. Maka di situ ialah penyelesaiannya. Iaitu dengan melakukan kebalikan dari amalan negatif yang diakibatkan oleh sifat hasad. Hal ini telah disyariatkan. Ya, kita kena lakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan hasad. Maksudnya kalau orang kalau jiwa kita tak suka, lawan dia. Bagi suka, ya, bagi suka. Jiwa kita tak tenteram, tak ngam, paksakan dia ngam. Jiwa kita akan menolak, paksakan dia menerima. Tu dia. Maksudnya kita lawan dengan bertentangan amalan-amalan yang bermanfaat ini, kita lawan dengan amalan-amalan yang tak baik ini. Kerana hasad tu perlu dilawan, perlu dipaksa. Ini termasuk dalam jihad membentukkan diri. Membentukkan diri. Yang Rasulullah puji terhadap jihad membentukkan diri. Okey. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surah Fussilat. Idfa' billati a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idfa' billati hiya ahsanu fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga orang yang ada rasa pemusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia kepadamu. Okey. Idfa' billati hiya ahsan, yakni tolak dengan cara baik. Hasad pun kena tolak dengan cara yang baik, yakni datangkan kebaikan. Kerana apa? Kerana apabila kita tolak dengan cara yang baik, maka dia akan mendatangkan kebaikan. Allah bagi misal, ya, ayat ini tolak kejahatan itu dengan cara yang baik sehingga kita menyangkakan orang itu adalah musuh kita, ya. Disebabkan kita menolak dengan cara yang baik, maka ianya akan menjadi teman yang setia kepada kita, seolah-olah teman yang setia. Ya. Saya tertariklah tengok jugalah dalam macam YouTube tu kan, bila orang tu tak tahulah si kereta tu mungkin dia buat cerita ke apa, ala kuliah motor berhenti ataupun kereta tu berhenti, dia marah. Kenapa kamu begini, ya, tak tahu jalan ke apa. Lepas tu orang ni dia tak bercakap, dia keluar duit, bagilah konon. Lepas tu orang tu ambil. Tapi dia bercakap, tapi tak sekeras awal. Cakap gini-gini, dia keluarkan duit lagi. Mula orang ni pun mula jadi cool. Ya. Saya bukan nak kata begitu, tapi saya katakan berhati-hati. Dikeluarkan lagi. Ya. Keluarkan lagi, jadi perkataan dia pun jadi slow lagi. Ya. Saya minta puan berhati-hatilah. Lepas tu dia keluarkan lagi. Bila keluarkan lagi, ya saya tahu puan tak salah, saya agak tersilap. Tapi hati-hati. Sudahnya dia yang silap. Ya, maksudnya kita nak menceritakan bahawa bertolak daripada perbuatan kesilapan, kejahilan seorang itu, kita perlu balas dengan cara yang baik yang menyebabkan orang mengakui. Itu pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menolak Rasulullah dengan sifat akhlak dia. Kita berhadapan dengan fitnah akhir zaman, orang menolak Islam disebabkan pendakwah itu, ustaz itu. Bukan orang tolak Islam apa, ustaz itulah yang menyebabkan tak percaya. Islam lari disebabkan para pendai, penyeru. Islam jadi satu perkara yang tidak sihat disebabkan penyeru-penyeru yang tidak tahu kaedah-kaedah ini, yang menyebabkan orang lari daripada agama. Rasulullah tidak begitu. Rasulullah walaupun dikata Rasulullah ahli sihir, Rasulullah ini, Rasulullah itu, Rasulullah begitu begini, kan? Tetapi dalam masa yang sama, mereka menyimpan harta adalah kepada Rasulullah. Kalau kita tengok balik sejarah, bahawa mereka menyimpan harta-harta mereka
untuk disimpan, mereka tak bagi pada Abu Lahab, tak bagi pada Abu Jahal. Mereka tahu mereka tu pembangak semua yang mana tak boleh dipercayai untuk menyimpan harta. Mereka bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simpankan harta. Yang Rasulullah tinggalkan sebelum hijrah tu, Rasulullah serahkan kepada Ali bin Abi Talib supaya serahkan semua harta-harta tersebut. Orang kafir ni, dia tahu akhlak Rasulullah dahsyat. Pada hari, ingat tak pada waktu dia berdiri di bukit Safa tu, untuk menyampaikan risalah, apa dia kata? Jika aku katakan di belakang bukit Safa ni ada tentera yang datang nak menyerang kamu, apakah kamu percaya? Lalu mereka semua serentak mengatakan, kami percaya kepada kamu Muhammad dan kami tidak pernah mendapati kamu menipu walaupun sekali. Nampak tak? Berarti pengiktirafan Rasulullah manusia yang jujur. Tapi kenapa mereka menentang? Bila disebut aja tentang beriman hari akhirat, Abu Lahab sampai 2 tangan tu dikeluar. Ya. Tabballaka sa'iril yaum. Celaka kamu untuk start kamu beranak, start kamu dilahirkan sampai hari ini. Ya, Abu Lahab, bapa saudara Rasulullah, yang dengan tangan itulah diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, ya, waktu lahir Rasulullah dalam keadaan anak yatim tu diangkat, dia bawa pusing Kaabah tu, gembira dia. Dan pada hari yang diwahyukan, maka dia penentang agama Rasulullah, penentang Rasulullah dengan mengangkat 2 tangan. Dan dia mengangkat 2 tangan ini ada mesej dia. Mungkin kita tak tahu kan? Sampai Allah sebut dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Kenapa pula angkat 2 tangan macam tu? Rupanya ada bahasa dia tersendiri. Kita di Malaysia takkan faham. Tapi saya duduk di Pakistan, saya faham. Ya. Rupanya kita ada bahasa isyarat, ya. Bahasa tangannya hai, lepas tu peace, lepas tu good, pistol, lepas tu sekarang apa? Alah, apa ke nama ni kan? Ya, call ke, apa lagi? Macam tu. Semua ada bahasa isyarat tu. Semua akan diambil di sisi Allah. Dosa ke pahala, apa yang kita buat tu. Dan bahasa isyarat ini di Pakistan kalau begini, kita ambil, maksud dia celaka kamu. Ada makna dia tu. Tapi tuan-tuan dan perempuan janganlah guna kalimah ini pada kita pergi kat pam-pam minyak tu, nampak buat kat orang Pakistan. Tolong cuci sikit ke? Ya, tak nak buat. Jangan. Itu maksudnya celaka kamu, tak boleh. Ya, dah tahu bahasa tu, janganlah pula ambil guna bahasa yang tak baik ini digunakan pula. Tak. Cuma saya nak cerita je. Dan kalau satu ni celaka kamu, kalau 2 kali celaka kamu. Nampak? Jadi Abu Lahab dia tunjuk kepada Rasulullah macam tu, celaka kamu, 2 kali celaka. Allah celakakan dia melalui ayat tabbat yada. Celakalah kedua tangan. Nampak? Disebabkan dia berkata. Dia tak sebut, ya, dengan perkataan celaka tu, tapi disebut dengan perbuatan ni. Maka celakalah dia. Okey. Jadi, namun begitu kita menyaksikan Rasulullah tetap mendapat tempat di kalangan kafir Quraisy untuk memegang amanah. Cuma disebabkan pemimpin-pemimpin besar itulah yang menyebabkan Rasulullah nak menyampaikan terhad gerakan dia. Baik. Cuma nak bagi tahu bagaimana Rasulullah bertemu dengan golongan-golongannya dengan cara yang baik. Kemudian, apabila sifat hasad itu mendorong pemiliknya untuk mencemarkan dan memfitnah orang yang dengki, maka amal yang harus dilakukan adalah menahan lisan dari hal itu dan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Ya, amat penting kita ambil. Kenapa sifat hasadnya dia akan datang geramnya tu menyebabkan seorang tu membuat cerita fitnah, membuat perkara yang tak baik, meng-WhatsApp-kan, bercakap dalam Facebook, TikTok, apa semua dengan semua perkara yang tak baik. Ya, sama ada penulisan atau perkataan, dia akan berlaku. Tetapi kita kena lawan dia, tahan supaya tidak berkata-kata apa-apa, dan sebaik-baiknya kita ucapkan istighfar, ya Allah ampunkan dosaku, ampunkan dosa dia. Itu cara dia. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah ampunkan dosaku, ampunkan dosa dia. Kalau nakkan jadi lembut hati kita, kena buat begitu. Kalau tak, hasad tu datang.
Datang hasad, cepat-cepat astagfirullah. Ya Allah ampunkan dosaku. Dia kena bertindak. Ini dikuatkan dari Al-Quran dalam surah Al-Ahzab. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik-baik. Perkataan yang baik-baik itu amat penting. Dia termasuk dalam bentuk terapi yang kita tak perasan. Kerana apa? Allah kata, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum. Siapa yang berkata dengan perkataan yang baik-baik ini, Allah akan islahkan. Yang Allah akan perbaiki mereka. Akhlak mereka. Amalan-amalan mereka. Yuslih lakum a'malakum. Diperbaiki amalan-amalan mereka. Perbuatan kita menjadi baik, ucapan kita menjadi baik, tingkah laku kita menjadi baik, detikan hati kita pun menjadi baik. Yaghfir lakum zunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Kesan dari bercakap baik. Kan, nampak? Kita tak perasan perbuatan yang Allah ajarkan begitu sekali. Kesan bercakap baik, dia akan mengubahkan sifat kita dan mengubahkan banyak perkara. Okay? Baik. Jadi itu dia. Maka amal harus dilakukan. Adalah menahan lisan dari hal-hal itu dengan mengucapkan ucapan yang baik-baik. Apabila sifat hasad mendorongnya untuk bersikap sombong, maka dia pun harus memaksakan dirinya untuk bertawaduk, rendah hati kepada orang yang didengkinya, memuliakannya serta berbuat baik kepada dirinya. Apabila dia mampu memaksa dirinya untuk melakukan amal kebaikan tersebut, insya-Allah hal tersebut akan menjadi kebiasaannya hingga mengubah menjadi karakternya. Ya. Ini di antara perkara yang menarik. Kenapa? Kerana dia boleh menyebabkan berubah karakter seseorang itu dengan dia memaksa diri dia untuk menjaga akhlak ataupun menjaga daripada perbuatan-perbuatan yang tak baik. Dia kena paksa. Sampaikan berterusan dan dia akan menjadi mudawamah. Berterusan ini akan menjadikan tabiat dia. Bila seorang itu melakukan perbuatan-perbuatan itu, dia maintain, dia sentiasa berterusan, maka dia akan menjadi salah satu juzuk akhlak dia. Sebab bila seorang itu berhadapan dengan perkara-perkara ni, dia cepat kembali kepada Allah, dia akan datang satu perkara yang lain pun dia cepat kembali kepada Allah. Dia akan muhasabah diri, dia akan merasakan keinsafan dalam diri. Maka begitu. Nak dipraktikalkan. Kalau dia tidak memaksa diri dia, dia duk layan dengan hasad tu, akhirnya itulah yang bertambah-tambah. Baik. Kemudian, mencermati hal-hal yang menyebabkan hasad. Apa perkara yang boleh menyebabkan hasad? Dia kena berhati-hati. Seorang yang ingin sembuh total dari penyakit hasad, wajib mengetahui hal-hal yang menyebabkan diri terjangkiti penyakit ini. Dengki kepada orang lain, lantas mengubati satu persatu. Misalnya kalau dia mendapati sifat sombong dalam dirinya, maka sifat buruk tadi diubati dengan sifat tawaduk. Okay? Maka dia kena tengok balik perbuatan-perbuatan dia ataupun diri dia bagaimana. Pasal dalam bab-bab yang begini, kita kena tengok orang-orang yang lebih rendah daripada kita supaya tidak ada perasaan hasad. Kalau kita nakkan kita tengok orang yang lebih tinggi daripada kita, maka di situ akan datang hasad dengki. Tapi kita tengok orang yang rendah, kita akan bersyukur. Ya, kita akan bersyukur. Itu pasal Alhamdulillah kadang-kadang kita bertemu dengan seorang Datuk Sri, Tan Sri, Datin Sri, Tan Sri, Puan Sri. Ya, mereka bersifat Masya Allah. Ya, merendahkan diri. Ya, sampai satu perkara yang menarik dalam pepatah, ya, ular tak akan hilang bisanya menyusul batang berduri. Kenapa? Itu sifat yang terbaik. Sifat terbaik mentawadukkan diri. Ya, dengan tidak menjadikan dirinya hasad nak dengki dengan orang-orang yang keliling dia. Tak. Dia akan menjadikan diri dia yang terbaik.
Okey. Jadi sifat-sifat ini perlu dilatihkan, dipaksakan. Kalau nakkan ego, kita lawan dia. Kemudian, jika didapati penyakit haus kedudukan dan jabatan, maka ia diubati dengan sifat zuhud. Adapun jika didapati sifat tamak dalam dirinya, maka penyakiti hati itu diubat dengan sifat qanaah dan gemar berinfak. Begitu sekali. Yang mana kita perlu lawan, kita lawan. Ya, tuan-tuan dan perempuan, ianya akan berlaku. Ya, jawapan yang terbaik daripada hasil yang kita mujahadahkan. Ia memerlukan mujahadah yang kuat. Ya, memerlukan mujahadah yang kuat, memaksakan diri tidak semudah itu. Kita boleh bawa ya kambing kuda tu ke tepi sungai, tetapi kita tak boleh paksa minum sungai. Dan kita boleh bawa diri kita kononnya nak baik, tapi kita nak paksa tu kena paksa supaya dia jadikan juga benda tu baik. Okey, baik. Memohon nikmat, yang kelima, memohon nikmat yang lebih baik kepada Allah. Solusinya lain adalah memohon nikmat yang lebih baik kepada Allah. Ini termasuk obat penyakit hasad yang paling mujarab sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah. Ya, memohon nikmat yang lebih baik. Bila tengok orang dapat nikmat tu, ya Allah bagikanlah aku nikmat yang sepadan ataupun lebih baik daripadanya, ataupun ialah kita lihat kepada apa yang di ini. Tanpa mendoakan Allah hancurkan dia. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu di atas bahagian yang lain. Kerana bagi lelaki dan ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Memohonlah kepada Allah sebahagian dari kurniaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Okey. Jadi ayat ni mengisyaratkan kepada kita, ya, jangan cemburu. Kenapa? Allah telah bagikan semua mempunyai kelebihan masing-masing. Lelaki kelebihan dia tersendiri dan perempuan kelebihan dia tersendiri. Lelaki mempunyai kelebihan dia, perempuan mempunyai kelebihan dia. Kanak-kanak mempunyai kelebihan dia, orang tua mempunyai kelebihan dia. Semua ada kelebihan. Semut mempunyai kelebihan dia, anak-anak pun ada kelebihan dia, ikan kecil ada kelebihan dia, ikan besar ada kelebihan dia. Dan semua itu pula ada kekurangannya. Kan kita bersifat makhluk Allah, dia tidak perfect. Orang besar ada kekurangannya, orang kecil ada kekurangannya, budak-budak kekurangannya, orang tua kekurangannya, si miskin ada kekurangannya, si kaya ada kekurangannya. Saya tertarik dalam satu klip video tu. Allah bagi kelebihan burung ni, mata dia tajam. Mata dia tajam. Itu kelebihan dia. Tetapi ketajaman mata itu bukan semua boleh mendatangkan kebaikan. Tapi dia boleh terbang ke sana ke sini, dia tengok satu benda tu, dia boleh, itu pasal kita tengok helang tu, zoom masuk, dapat ikan. Ya, kalau ikutkan kita nak buat pun tak boleh. Tapi ketajaman matanya dan kecekapan dia. Dalam tu, saya tengok klip tu, burung tu nampak satu benda bergerak. Seperti rama-rama kan. Tajam mata dia pergi serang. Oh, nak tangkap rama-rama. Tangkap. Ular yang tangkap. Rupanya, ular ni, kelemahan dia tak boleh terbang. Tapi kelebihan dia, dia boleh memikat, menarik pandangan. Burung boleh terbang dan matanya tajam. Tapi dalam masa yang sama terjebak dengan penipuan. Nampak? Sini kekurangannya, rupanya kekurangannya itu ada kelebihannya. Dan kelebihannya itu ada kekurangannya. Itu kaedah yang kita kena faham. Ya. Kelebihan seseorang itu ada kekurangannya, kekurangan seseorang itu ada kelebihannya.
Semua yang Allah jadikan mengikut keadaan. Saya tengok tu subhanallah, saya kata ketajaman mata burung akhirnya ya menyebabkan dia sendiri dikalahkan. Subhanallah. Baik. Allah berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Itu dia. Jangan ya kamu iri hati kepada orang yang telah diberikan kelebihan. Kelebihan memang. Pasal kalau kita suka memerhati, kita akan tengok. Anak-anak kita pun kemahiran dia berbeza-beza. Saya bila tengok, beberapa perkara bukan anak-anak semua, kayak macam kita ada sekolah, kita tengok pelajar-pelajar. Walaupun dia tidak mahir bahagian ni, tetapi dia mahir bahagian ni. Yang ni tak mahir bahagian ni, dia mahir bahagian lain pula. Yang ni ada suara baca Quran, yang ni tak ada suara baca Quran. Bukan tak ada suara, maksudnya tak ada lagu bacaan Quran. Tetapi kemahiran dia, hafalan dia lebih baik. Dan kemahiran yang ni pula, dia lebih kreatif. Bila kita tengok, kita bagi satu benda untuk buat uji kaji, dia lebih kreatif. Cara dia berfikir, cara dia. Yang ni pula lebih ringan tulang. Yang ni lebih berat mata. Itu bukanlah kebaikan. Maksudnya, jadi lebih banyak tidur. Jadi, kita lihat semua ada kelebihan-kelebihan. Kadang-kadang kita bagi test. Okey, kita buat. Ya, kita nak lukiskan sesuatu. Okey, kamu lukiskan. Apa yang kamu nak lukis? Di situ kita boleh study banyak benda. Ataupun kita bagi satu benda untuk dilukis, kita tengok betapa berbagai-bagai pemikiran mereka untuk melukis atau mengikut idea mereka. Dan di situ kita nampak bahawa pemikiran kita tak sama. Tetapi ada kelebihan, dia ada hujah dia. Kenapa saya buat begini? Kenapa saya buat begini? Berarti mereka ada maklumat untuk diperbahaskan. Jadi kelebihan-kelebihan ini kita tak boleh nak dikatakan. Ya, melainkan Allah telah berikan kelebihannya. Kerana kita menyaksikan dalam bab ini, kita kena beriman dengan apa yang Allah katakan, memang kelebihan itu ada, dan bagi lelaki ada kelebihan pada perempuan, dan perempuan ada kelebihan dia daripada lelaki, yang mana kita tak mampu untuk bicarakan. Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya bersikap iri serta dengki terhadap rezeki yang ada di tangan orang lain. Dan agar dia tidak terjangkit oleh penyakit hasad, Allah menunjukkan terapi mujarab yang sangat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak, iaitu memohon kurniaannya yang serupa. Sebab dengan cara ini terhitung sebagai ibadah dan juga perantaraan supaya permohonannya dikabulkan Allah jika dia memang menghendakinya. Ya, nampak tak? Walaupun dalam keadaan begitu, Allah bagikan peluang masih lagi dalam bentuk yang mana kita boleh dapat pahala dengan berdoa. Ya, betul syaitan datang membisik supaya dengki, tetapi kita berdoa, Allah bagikan kita kebaikan, Allah ampunkan dia, terus dapat pahala besar. Kalau kita melayan balik dengki-dengki itu, kita tak akan dapat pahala melainkan dosa. Tetapi kita melayan dengan cara yang betul, akhirnya kita mendapat pahala. Wahai saudaraku, apabila anda melihat seseorang hamba yang mendapat nikmatnya, maka berusahalah agar bisa seperti dia, bukan membencinya. Dan berdoalah, ya Allah, tambahlah nikmat itu untuk dia dan berikanlah aku lebih baik darinya. Ya, keadaan doa begitu tidak mengapa. Ya, Allah berikan nikmat kepada kita. Sedahsyatnya apapun hasad seseorang, tetap saja sifatnya itu tidak akan mengubah takdir. Justru itu akan mendatangkan berbagai kerosakan bahaya seperti yang dijelaskan. Okey. Yang keenam, terapi untuk menghilangkan hasad, berdoa kepada Allah. Yang tidak boleh dilupakan bagi pengidap hasad ini, bermunajat kepada Allah, yakni dia mengeluarkan penyakit ini dari hatinya. Dan demikian hatinya kembali bersih dari berbagai penyakit hati yang bisa mendatangkan bencana baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Ini amat penting, kenapa? Berdoa kepada Allah untuk menghilangkan perasaan. Kena berdoa. Tuan-tuan dan perempuan kena berdoa. Allah akan kabulkan. Kerana ianya memerlukan kekuatan yang betul-betul kuat. Yang ni kita minta berarti kita betul-betul ikhlas nak buangkan sifat tu. Sifat tu ada. Tetapi kita nak buang juga. Kita minta Allah bantu kita. Allah akan bantu. Allah akan bantu.
Apabila kita betul-betul ikhlas nak buang sifat yang tak baik ini, Allah akan bantu. Tetapi kalau kita tak ada berdoa langsung, ya, dan kita pun tak ada usaha, maka na'udzubillah. Saya katakan berdoa itu adalah senjata yang paling kuat untuk mendapatkan kebaikan. Cara berdoa tu, berdoalah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada sifat hasad. Ya Allah, jauhkan sifat hasad. Bukan semestinya doa lepas solat. Bila berlaku, tiba-tiba ada perasaan cemburu dalam hatinya, hasad dengki, maka dia terus minta, ya Allah, bantukan aku. Ya Allah, ampunkan dosa. Ya Allah, jauhkanlah sifat hasad. Macam itu. Tuan-tuan dan perempuan, ditambahkan sedikit dalam bab doa itu, ya, yang saya katakan tadi, terus berdoa kepada orang yang kita hasad. Apa dia? Ya Allah, ampunkan dia. Ya Allah, ampunkan dia. Kita doa ni, ya Allah, jauhkan sifat hasad daripada aku, beri kebaikan kepadaku. Ya Allah, ampunkan dia. Ampunkan dia. Berikanlah kebaikan pada dia. Terus buat begitu. Tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan jiwa kita itu akan menjadi lembut. Jiwa kita itu akan dijaga elok-elok. Allah akan jaga. Kerana keikhlasan kita nak hilangkan sifat itu. Ya. Kalau tak, tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan orang yang kita hasad tu, kita tengok dia tu, kita tak selera. Yang menyampah. Tetapi kesan kita berdoa cara begitu, ya Allah hidupkan balik hati-hati kita. Ya, kita tengok dia pun datang juga bisikan, ya Allah ampunkan aku, ampunkan dia. Dia jadi baik. Dia akan jadi baik. Tapi siapa yang nak berubah, maka dia kena paksa diri dia. Baik. Berdoa. Kemudian, yang ketujuh, banyak mengingati mati. Kita banyak mengingati mati, tapi itulah ingat macam itu je, lepas tu habis dah. Ya. Banyak mengingati mati, kematian merupakan terapi penting di dalam mengusir penyakit hati, terutamanya hasad. Abu Darda menyatakan seseorang yang banyak mengingati kematian akan sedikit bergembira dan hasadnya akan sedikit pula. Ya, ingatkan mati. Tapi tuan-tuan dan perempuan, macam mana nak ingatkan mati yang sebenarnya? Bagi saya, mungkin disebabkan faktor usia juga. Ya, kita macam saya dah 50 lebih ni, ya, dia banyak memikirkan kematian juga. Mula banyak berfikir mati. Tetapi sekadar fikir mati tu tak jadi. Tetapi fikirkan bahawa bila-bila masa Allah akan mati dan bila masa kita nak memperbaiki amalan kita yang dapat terbaik. Yang tu boleh kita fikir. Maka kita akan jaga. Yang mana boleh kita jaga, kita jaga. Yang mana amalan-amalan yang boleh kita lakukan dengan baik, maka amalan-amalan itu kita akan lakukan dengan baik. Ya, penting sangat-sangat. Kerana ramai yang mengatakan ingatkan mati, tapi tak rasa apa pun Ustaz, pasal jiwa kita dah mati. Maka fikirkan kematian disebabkan terutamanya bagi usia yang 50 tahun ke atas ni, kalau dah 60 tahun ke atas tu dah memang kena ingat sangat lah. Ya, kenapa? Kerana itu usia expired dia. Rasulullah kata kebanyakan umat aku mati dalam 60 ke 70. Hijrah, tahun hijrah. Rasulullah 63 hijrah. Kita ni kalau dah 60 hijrah tu maksudnya 60 Masihi itu kita dah berada 63 hijrah. Ya, dah tua dah. Berarti dah ada tempat expired date kebanyakan orang yang akan mati. Maka berhati-hati. Namun begitu kita menyaksikan macam Imam Syafi'i mati usia dia umur 54 tahun. Tak ada sampai 60 tahun. Kan? Jadi ianya akan datang. Mati itu akan datang bila-bila masa. Cuma persiapanlah. Ya. Jadi mengingati mati itu mainkan peranan. Kemudian mengisikan kematian hati dengan keikhlasan. Abdullah ibn Mas'ud menukilkan sabda Nabi SAW, salasun la yughillu alaihinna qalbu muslimin ikhlasul amali lillah wa munasahatu a'immatul muslimin wa luzumu jama'ah fa inna da'wata tuhitu min waraihim. Ada 3 hal yang akan menjaga kebersihan hati orang mukmin dari rasa dengki. Itu dia. Jadi kita ambil ni, kita cuba beramal, ya, 3 perkara yang mana ianya boleh menyelamatkan kita dari menjadi manusia ini merasa dengki. Apa dia? Pertama, mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah. Kita ikhlaskan amalan kita
hanya kepada Allah. Yang kedua, memberi nasihat kepada pimpinan kaum muslimin. Oh, rupanya memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dia termasuk dalam ya menjaga kebersihan hati. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana berkaitan dengan pemimpin ni, dia ada perlumbaan rupanya. Dia ada perlumbaan. Dan dia kedudukan ini agak berbahaya kerana sama ada orang itu bersifat baik ataupun tidak pun pada pemimpin. Dan cara menasihati pemimpin tu pula ada cara dia. Dia bukan cara macam orang-orang kita ni sistem demokrasi yang mengutuk pemimpin depan-depan orang ramai tu. Itu bukan cara dia. Itu tidak menambahkan melainkan kekerasan hati. Dia kutuk pemimpin tu, dia buka aib pemimpin tu, buka kejahatan. Itu menambahkan kekerasan pada hati. Bukan menjadikan pembersihan hati. Pembersihan hati itu bila dia menasihati pemimpin mengikut prosedur yang dibenarkan. Apa prosedur yang dibenarkan? Ya, dia ikut dan tidak dilakukan di khalayak ramai. Oh, boleh kritik pemimpin, maka di dalam Facebook direct dia. Tak perlu. Yang mana orang lain baca, tak guna. Kita tak nak orang lain baca keaiban dia. Itu pasal kita kena saksikan bagaimana amalan salaf buat. Imam Syafi'i menegur pemimpin. Ya, zaman sekarang teknologi, okey, direct terus kepada dia WhatsApp ataupun bahagian yang dibenarkan. Itu dia. Kalau tidak, ya, aku nasihat dah, aku dah cakap depan-depan orang ramai beribu yang tengok dalam Facebook ke apa ke, berarti itu serupa juga bukan menasihat pemimpin. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu pemimpin saja seorang itu boleh jadi khawarij. Cara tegur pemimpin kasar-kasar depan orang ramai ni adalah khawarij, bukan cara Islam. Okay? Yang ketiga, tetap bersama jemaah kerana doa kaum muslimin itu sentiasa menyertai mereka. Bersama jemaah ini kena faham, bukan jemaah yayasan ta'lim ke, jemaah parti politik ke, jemaah. Bersama jemaah ini ialah bersama orang-orang yang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah ataupun jemaah sunnah, jemaah Islam. Dia bukan parti, dia bukan politik. Tetapi yang kita lihat dalam bab ini, ia berkaitan dengan orang yang iltizam dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berdalilkan hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan berterusan di kalangan umat aku yang terdapat golongan yang akan menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, dan tidak akan siapa yang boleh memudaratkannya sehingga datang keputusan hatta ya'tiyal amrullah, keputusan Allah, menang ataupun mati syahid. Dan mereka ini adalah kelompok-kelompok yang ulama bahaskan, ya, di antaranya ialah orang-orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Itu dia jemaah. Jemaah itu walaupun kita seorang tapi kita tetap mengikut Al-Quran dan Sunnah alal haq, maka itu pun dikategorikan jemaah. Istilah yang banyak. Maka di sini yang disebutkan ialah tetap bersama jemaah. Ya, bersama jemaah yang mana doa mereka itu amat penting. Okey, baik. Tabib penyakit hati Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah mengatakan, qalbu seseorang mukmin akan selalu terjaga dari sifat khianat dan dengki selama 3 hal disebut dalam hadis ini dijaga. Berarti nampak tak? Ya, Ibn Qayyim Al-Jawziyah mengatakan hati seorang mukmin akan terjaga jika dia jaga 3 perkara. Ya, kalau kita tengok apa dia? Ikhlas amal, ya. Munasahatu a'immatul muslimin, ya, menasihat imam muslim ni sukar. Kita nampak zaman sekarang ramai orang banyak mengutuk-ngutuk, itu maksudnya dia akan berhadapan dengan masalah hati. Ya, baik. Lepas tu tidak luzum pada jemaah ataupun orang-orang yang bawa Quran dan Sunnah. Bahkan dengan bersenjatakan 3 hal ini, dengki dan penyakit hati seorang hamba akan terkikis satu persatu hingga tercabut dari semua bilik hati lalu pergi menjauhkan diri. Ya, lalu tercabut daripada bilik hati. Kalau kita ada 3 ni, maka dia akan hilang. Ya, subhanallah. Sebab ketika seorang berada dalam kesyirikan, hatinya sedang melakukan pengkhianatan yang besar. Ya, syirik ni, ya, dia adalah pengkhianatan yang paling besar. Dia boleh menyebabkan penyakit hati kita ini bertambah.
Okay, itu masalah syirik lah. Kerana syirik itulah punca segala penyakit. Zahir dan batin semua bermula daripada syirik. Okay. Kemudian, hatinya sedang melakukan pengkhianatan yang sangat besar, hati juga akan berteman dengan sifat khianat bila mana seseorang itu berbuat curang atau keluar dari jemaah kaum muslimin dan bergabung dengan pelaku-pelaku bid'ah. Nampak tak? Ya, hati ini juga akan berteman dengan sifat khianat bila dia berlaku curang, iaitu keluar daripada jemaah muslimin bergabung dengan pelaku-pelaku bid'ah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam bab ini, kena berhati-hati supaya kita tidak bersama dengan ahli bid'ah. Kerana dia dikategorikan orang yang curang. Dia boleh menyebabkan kecurangan dalam hati. 3 hal itulah yang mendapat menubuhkan sifat khianat hingga ia bersemayam dalam hati. Ada penawarnya adalah 3 hal. Selalu ikhlas dalam berbuat dan berucap, memberi nasihat pemerintah kerana mengharapkan kebaikan dan mengikut sunnah Rasulullah dan istiqamah. Jadi 3 perkara ni kena simpan. Dan terhadap hasad dengki, sikap kita adalah tidak perlu meneladaninya kerana sifat hasad bukan untuk dilawan. Untuk dilawan, kita hanya biasa menghadapi dengan nasihat, kesabaran dan menyerahkan urusan kepada Allah sebaik-baik pembalasan keburukan terhadap keburukan hambanya. Ya, maka kita nak lawan sifat hasad ni memang takkan terlawan, cuma apa yang paling penting kita jauhkan, kita amalkan. Kerana sifat hasad ni dia bukan boleh dilawan-lawan lepas tu hilang macam tu, tapi dia akan muncul balik. Ya, kita elakkan dan ubahkan diri kita. Kerana ada hasad yang terpuji, maka terpuji itu kena jaga. Jika nasihat yang santun, mana tadi? Kita hanya bisa menghadapinya dengan nasihat, kesabaran dan menyerah urusan kepada Allah sebaik-baik pembalasan dan keburukan hamba. Jika nasihat yang santun dan kesabaran tidak juga mengubah sikapnya, maka biarkan saja hasad itu meregoti kebaikan seorang sebagaimana kobaran api saling melahap satu sama lain. Tapi kalaulah sifat hasad ni kita tak buang, maka dia akan memakankan amalan-amalan soleh seseorang itu dan merugikannya. Abdullah ibnu Mu'attas mengungkapkan, isbir ala kaidil hasudi fa inna sabraka qatiluhu fannaru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kuluhu. Okey, sabarlah terhadap makar orang yang hasad kerana sabarmu itulah yang akan memusnahkan ia. Kobarkan api yang melahap satu sama lain, kobaran api akan melahap satu sama lain bila sudah tidak ada lagi yang bisa dimakannya. Masya Allah. Apa maksud dia? Dia kata sabar terhadap orang yang merancangkan keburukan kepada kamu. Ya, kenapa? Dia rancang-rancang, kamu sabar. Akhirnya kesabaran itu yang akan menyebabkan dia jatuh. Ya, jangan balas, biarkan. Kemudian, kobaran api, kalau dengki itu dah melampaui batasnya, ya, dia tak dapat dah nak dikontrol, akhirnya dengki itu akan memakan dirinya balik. Ya, dirinya akan dimakan oleh kedengkian dia kepada orang, akhirnya dia yang merana balik. Okey. Sering kita dengar kasus seorang pengusaha yang terpaksa gulung tikar kerana usahanya diguna-guna oleh lawan bisnes yang hasad melihat kejayaannya. Supaya terhindar dari petaka demikian, Rasulullah menganjurkan kita kiranya kita agar menyembunyikan sebagai kurniaan yang Allah anugerahkan. Sebab banyak manusia yang hasad terhadap orang yang mendapat nikmat. Mu'az bin Jabal meruayatkan bahawa suatu ketika Nabi bersabda, ista'inu alal injahil hawaij bil kitman fa inna kulladhi ni'matin mahsuda. Maksudnya, berupayalah untuk mewujudkan keinginan dengan cara menyembunyikannya, dengan tidak mencerita. Kerana setiap orang yang mendapat nikmat akan ada dengkinya. Ya, orang yang lain. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau ada maklumat kita akan dapat satu kejayaan atau memperoleh satu kejayaan, diam. Jangan sibuk, heboh, cerita pula dalam Facebook, cerita. Kerana apa? Setiap orang yang ada kenikmatan, ada idea, ada yang terbaik, ada orang yang akan dengki. Tu dia. Betul. Ya, hadis ini agak menarik. Kenapa?
Ianya merupakan satu peringatan kepada kita. Bukan semua benda yang kita dapat boleh diceritakan kepada orang atau kita rancang diceritakan kepada orang. Tahu tak tuan-tuan dan perempuan? Itu pasal apabila Yusuf alaihissalam dia mimpi apa dia? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat sebelah bintang, bulan, matahari dan bulan, mereka sujud kepadaku. Apa dia kata? La taqsus ru'yaka ala ikhwanika fayakidu laka kaida. Jangan cerita mimpi ini kepada abang-abang kamu. Mereka akan merancangkan sesuatu. Menunjukkan mimpi ini adalah mimpi yang baik. Pun tidak dibenarkan bercerita. Kerana apa? Setengah manusia ini mempunyai penakwilan yang cekap. Satu hari Sofia, ya, isteri Rasulullah, yang mana nampak kesan tamparan tu. Sebelum Rasulullah kahwin, selepas kahwin ditanya, kenapa tu? Ya. Lalu dikatakan, aku bermimpi satu malam, bulan jatuh ke riba. Aku cerita kepada suamiku. Lalu suami aku bagi penampur. Mimpi bulan jatuh ke riba. Lalu apa suami kata? Jangan kamu berangan untuk berkahwin dengan Raja Arab itu. Tu dia, fahaman dia. Bahawa siapa nama Sofiah ni akan berkahwin dengan Rasulullah. Tu dia penafsiran. Kita tak nampak. Ya. Kita pun bangun tidur. Mah, abang mimpi bulan jatuh ke riba. Mah tu pun datang bagi periuk. Pung. Bagi kuali. Pung. Abang jangan ingat abang boleh kahwin dengan mereka. Jadi oleh kerana itu berhati-hati dalam penafsiran mimpi. Mimpi durian jatuh. Kita cerita kawan-kawan. Kawan-kawan nampak. Mimpi kita dapat tender, cepat-cepat kita cerita kawan. Kawan-kawan tu faham. Bukan apa. Kalau hati yang tak baik, dia akan mengkhianati kita. Kita pula dapat betul tender. Perlu jalankan gini-gini. Kita pun share dengan orang-orang yang mana mereka itu memang nak khianat kita. Maka dia akan sabotasnya kita. Oleh kerana itu, setiap orang yang mendapat nikmat tu ada yang pedengkinya. Tu dia kaedah. Umar Al-Khattab berkata, nikmat apa saja yang Allah kurniakan kepada seseorang pasti ada saja yang hasad terhadapnya. Bahkan seandainya ada orang yang sikapnya lebih lurus daripada anak panah, nescaya akan ada saja yang mencelanya. Dah betul dah pun ada orang yang tak suka. Ya, benar sekali. Tidak ada manusia yang dapat selamat dari celaan sesamanya kecuali orang gila. Orang gila aja yang tak ada nak mencela orang. Tapi orang duk cela dia. Termasuk para nabi dan para rasul, mereka pun tidak selamat dari celaan hasad orang yang tidak beriman. Kalaulah para nabi orang yang terbaik dan para rasul orang yang terbaik pun, mereka itu kena tercela, kena maki, kenapa? Apatah lagi kita yang bukan nabi, bukan orang yang terbaik ini. Dan mudah-mudahan ya, apa yang kita dapat pada hari ini dia bermanfaatkan kita dan menjadikan bekalan kita untuk terus membina, membentuk pribadi yang mulia, pribadi yang anggun, pribadi yang menjadi contoh kepada ummah untuk beramal dan mengikut Al-Quran dan Sunnah menjadi umat yang terbaik. Dan insya-Allah Allah perkenankan doa-doa kita. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya dan selamat terus berpuasa 6 bagi mereka yang belum selesai, dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.